Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ini adalah balasan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Taala. Maka daripada ayat yang sebelumnya, orang-orang kafir mereka tak nak mendengar ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi SAW bacakan kepada mereka, mereka ingkar, mereka alghaw fihi. Apa maksudnya? Mereka buat suara yang kuat bila Nabi SAW baca. Macam contoh, kalau dalam pengajian ini, saya sedang menyampaikan pengajian, orang lain duduk bercakap-cakap bising supaya orang lain tidak boleh mendengar. Tapi kat sini alhamdulillah semuanya baik-baik semua. Diam je, khusyuk. Jadi bila Nabi SAW baca, mereka angkat suara mereka. Orang kafir mereka tepuk tangan, mereka bersiul, seolah-olah mereka menganjing Nabi SAW. Bila Nabi SAW baca Al-Quran, mereka bersiul, mereka angkat suara, mereka bising, supaya Nabi SAW tidak dapat menyampaikan bacaan Al-Quran itu dengan baik. Maka di sini disebutkan ayat wa qala alladhina kafaru, maka telah berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu semua dengar pada Al-Quran ini. Pada ini Al-Quran, katanya di hadzal Quran, ini Al-Quran. Al-Quran inilah maksudnya. Walghaw fihi, dan maka kamu kacau, buat kacau. Dengan apa? Ai tawasaw fi ma bainahum an la yuti'u lil Quran. Mereka buat peringatan sesama mereka, wasiat sesama mereka, supaya apa? Supaya tidak mentaati Al-Quran, tidak dengar elok-elok. Wala yang qadu li awamirihi, dan tidak melakukan seluruh apa yang diperintah oleh Allah SWT daripada lisan Nabi SAW yang diturunkan, iaitu Al-Quran. Wa alghaw fihi idza tala la tasma'u lahu. Apabila wa alghaw fihi maksudnya ai idza tala, apabila dibacakan Al-Quran, la tastami'u lahu, jangan kamu mendengarnya. Berkata Imam Mujahid ini seorang mufassir, beliau mengatakan wa walghaw fihi yakni bil muka, yakni mereka dengan bersiulan, mereka bersiul-siul. Macam kalau kita tengok ada orang duduk cakap, dia tak nak dengar, siul. Pernah tengok yang dia tak nak dengar, dia buat lah, dia buat pandang ke lain, dia siul. Siul ni tak berapa indah, tak berapa cantik. Saya tak kurang berminat kalau bersiul, kerana ini adalah sifat-sifat orang-orang musyrikin pada zaman dulu. Mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian sambil mereka bersiul-siul. Ini perbuatan orang-orang musyrikin dulu sebelum datangnya Islam. Sampai sebab waktu Nabi SAW itu sebelumnya pun mereka masih lagi tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Na'udzubillah. Jadi bersiul ini pun salah satu daripada cara mereka mengejek Nabi SAW. Kurang elok, kurang enak. Kemudian katanya wasafir wa takhlid fil mantiq ala Rasulillah SAW, dan mereka campur-campur cakapan. Rasulullah cakap, dia angkat suara. Kita tengah bercakap, orang lain duduk cakap juga, angkat suara. Supaya apa? Supaya tidak didengari apa yang kita cakap. Makanya di dalam adab, di dalam pengajian, kalau ada dalam apa-apa jua pengajian, jangan kita bercakap sehingga mengganggu orang yang sedang berkata-kata, sedang orang mengajar. Kerana apa? Dia boleh mengganggu orang yang bercakap. Seumpama orang bercakap, kemudian orang telefon, kalau boleh di-silentkan, tutupkan telefon. Alhamdulillah, saya sendiri tutup. Memang tak pernah buka, takut terlupa. Kalau telefon, saya silent, sentiasa silent. Kalau orang call, saya minta maaf lah, saya tak angkat. Kadang-kadang saya tak dengar. Sebab apa? Sebab bila kita dah hadiri solat di masjid dan sebagainya, kalau orang duduk bising sekarang ni, bunyi kompang dalam masjid, tapi bunyi telefon, Masya Allah, lagunya boleh tahan juga. Tak imam pun boleh berjoget agak-agak kan. Lagu dalam, orang bising kan, tak boleh main kompang dalam masjid, tapi telefon bunyi lagu, macam mana? Lebih teruk lagi dah. Mana teruk dengan bunyi kompang, dengan bunyi lagu muzik, dengan nyanyi, perempuan yang menyanyi jadikan ringtone dan sebagainya. Mana adab kita dalam masjid?
Orang main kompang itu adalah oleh kerana apa? Oleh kerana nak membawa manusia rasa zauq, rasa seronok di dalam berzikir, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimainkan kompang itu. Itu pun terdapat khilaf para ulama. Baik. Kemudian dia kata apa? Idza qara'al Quran idza qara'al Quran Quraisy taf'aluhu. Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata fil mantiqi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qara'al Quran. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membaca Al-Quran. Wa qala Ibn Abbas, telah berkata Sayyidina Ibn Abbas, wa alghaw fihi ayyabuhu. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahawasanya walghaw fihi, iaitu mengaibkan, ayyabuhu, mereka mengaibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran. Kita mahalnya nilai Al-Quran sekarang yang kita dapat hari ini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengharungi dan melalui berbagai-bagai dugaan nak dapat Al-Quran tu. Sampai dekat kita hanya ambil Al-Quran, kita hanya baca, tak ada orang pun marah. Sedang kalau hari ni, kalau tadi kita dengar orang baca Al-Quran, bahkan kita rasa seronok lagi dengar dia baca Al-Quran. Lagi pula dengan suaranya, dengan bunyinya, merdunya, lagi seronok kita dengar baca Al-Quran. Tapi zaman dulu kalau baca Al-Quran sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, satu hari Nabi SAW tanya ketika turun surah Ar-Rahman. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah manusia yang paling sahabat yang kurus, kecil. Kakinya nampak halus, nampak tulang. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud jalan, tiba-tiba datang angin tiup. Sampai Abdullah bin Mas'ud pun tergerak kerana kurusnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat radhiyallahu taala anhum gelakkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW nampak. Rasulullah kata, apa kamu gelakkan Abdullah bin Mas'ud? Kenapa kamu gelakkan dia? Kamu ketahuilah bahawasanya kedua kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Masya-Allah. Hebat walaupun kecil. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bila Nabi SAW kata, siapa yang nak baca surah Ar-Rahman? Dalam banyak-banyak sahabat, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang kecil macam tu angkat tangan, ya Rasulullah, aku nak baca pada orang kafir Quraisy pada. Maka keluarlah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pergi dekat tengah-tengah, dekat Kaabah, kawasan Kaabah, naik di atas. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun baca, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sampai bila dengar Abu Jahal dengar bacaan tadi, dia tengok, siapa baca? Dengar ulang lagi, nampak Abdullah bin Mas'ud tengah baca. Terus dia pergi tangkap Abdullah bin Mas'ud, dia tampar. Ada tak siapa kena tampar sini baca Al-Quran? Kena tampar tak baca, kena pukul tak baca Al-Quran ada. Disuruh baca lagi Al-Quran. Ini sahabat nak baca Al-Quran kena pukul, kena tampar, kemudian disobek telinga. Allahu Akbar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pegang telinga lagi, pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat, mengadu dengan siapa? Mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sahabat ketika nak sampaikan Al-Quran kepada kita, menanggung Al-Quran, menanggung bagaimana nak sampaikan Al-Quran. Hari ini kita dapat baca Al-Quran dengan senang-senang, duduk dekat dalam masjid, pergi dekat surau, dibuka bacaan Al-Quran di masjid-masjid, di surau, di rumah kita, dalam kereta, buka Al-Quran, tak ada seorang pun nak ganggu kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jangan pula kita tak baca Al-Quran langsung. Kemudian dia kata, la'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu memenangi, kamu dapat mengalahkan mereka. Kemudian wa idza, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam hadza halu haula'il jahlati minal kuffari wa man salaka maslakahum 'inda sama'il Qur'an. Inilah hal orang-orang kufar, orang kafir ketika mana mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa qad amara Allah Subhanahu wa taala ibadahul mu'min. Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba Allah Taala yang beriman bi khilafi dzalika, untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan mereka. Apa Allah perintahkan?
wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka kamu dengarlah, berikanlah tumpuan kamu, dengarlah Al-Quran itu, wa ansitu, dan diam. Sebab apa? Sebab orang kafir bila dengar Al-Quran mereka tak nak dengar. Maka Allah suruh kita buat bertentangan dengan perbuatan orang kafir, maka kita disuruh dengar. Dan orang kafir bila mendengar, orang musyrik, kafir musyrik, bila mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka buat apa? Mereka bising-bising supaya tidak sampai kepada orang lain tak boleh dengar Al-Quran. Maka Allah perintah kepada kita untuk bertentangan dengan perbuatan orang kafir, iaitu bila baca Al-Quran kita disuruhkan diam, dengar elok-elok. Wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang kadang-kadang dia bercakap, kadang-kadang kawan dia buat keluar ayat Quran. Dah buat keluar dah ayat Quran dia dah. Siap dah, dia nak ceramah kita dah buat keluar. Biarlah, dengar kawan dia nak baca, tak kisahlah dia nak bising ke apa ke. Buka dah Al-Quran dia. Ada pula dia kata buka dah Al-Quran. Al-Quran dia tu Quran siapa? Quran kita juga. Dengar je lah Al-Quran. Tak kisahlah dia nak ejek kita, tak apa. Dia baca Al-Quran, alhamdulillah baca Al-Quran. Dapat dengar bacaan Al-Quran itu mendapat pahala. Baca Al-Quran dapat pahala, tengok Al-Quran dapat pahala, dengar Al-Quran dapat pahala. Nak dapat apa lagi? Ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita, wa fala nuziqanna alladhina kafaru 'adaban shadida wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun. Nescaya kami akan rasakan kepada mereka azab kepada orang-orang kafir itu dengan azab yang sangat-sangat pedih. Yang mana walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Sebab apa? Sebab mereka bila dengar Al-Quran mereka memperolok-olokkan bacaan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar. Begitulah, demikian itulah balasan bagi musuh-musuh Allah Ta'ala. Apa dia? An-nar, neraka. Sebutan yang mudah tetapi rasanya yang berat. Sebut saja nar, wa qina azaban nar, kita rasa tak wa qina azaban nar. Tapi kalau kita memahami betul apakah sifat-sifat neraka, nescaya kita akan rasa takut sungguh-sungguh akan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, law kishfal ghita'u mazdatu yaqinan. Kalau sekiranya tersingkap bagiku apa dia? Setiap perkara yang terselindung, Allah singkapkan neraka, syurga, nescaya tak tambah bagiku keyakinan. Kenapa? Kerana yakin Sayyidina Ali itu sudah sangat tinggi, dah tak ada. Nah, kita naik tingkat 15. Bangunan ada 15 tingkat. Kita naik tingkat 15. Boleh naik lagi tak? Itu setakat tu je. Iman Sayyidina Ali dah tingkat paling tinggi dah, tak boleh naik dah. Kerana apa? Yakin, dia memang tahap yakin. Yakin yang sangat-sangat yakin. Seperti sudah melihat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah buka pun macam itulah yakin dia. Nah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Zalika jazaa'u 'adillahin nar lahum fiha darul khuld. Dan bagi mereka itu tempat yang mana selama-lamanya. Darul khuld, Allah sifatkan neraka itu iaitu darul khuld. Tempat yang Allah tempatkan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala di dalam neraka, yang mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka tidak beriman, mereka memperolokkan Al-Quran, dan mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka kekal oleh kerana kekufuran mereka. Akan tetapi orang yang beriman, mereka kalau diberikan balasan yang buruk daripada Allah Ta'ala, masuk dalam neraka, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kalau dimasukkan orang Islam, orang beriman di dalam neraka, mereka akan dikeluarkan oleh Allah kerana ada iman walaupun sebesar zarah.
Tetapi orang yang tidak beriman, mereka akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya kerana kekufuran. Itu bezanya di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu sudah cukup, kerana Allah Ta'ala sudah menyifatkan orang yang tidak beriman, inna syirka la zulmun azim. Kerana kesyirikan itu adalah yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding dengan maksiat-maksiat. Kalau kita himpunkan maksiat-maksiat dekat atas dunia ni dengan maksiat syirik itu lebih besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila orang yang Islam, bila dia murtad, maka habitat a'maluhum, semua daripada amal kebaikan dia semua terhapus. Wah, berat tu. Dia dulu Islam, dia pernah dah hadir maulid, dia pernah buat ni, tiba-tiba na'udzubillah dia keluar Islam. Dengan sebab dia keluar Islam, maka semua amal kebaikan mereka itu amal kebaikannya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jazaan bima kanu biayatina yajhadun. Kenapa Allah masukkan dalam? Ini adalah balasan bagi mereka yang kufur daripada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang kafir nanti kelak dekat akhirat apa dia cakap? Orang kafir, bila Allah SWT dah masukkan mereka dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah dah siapkan tempat. Wa qala alladhina kafaru Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Ya Allah, kata orang-orang kafir, dia kata, ya Allah, tunjukkan kepada kami dua daripada kalangan, dua orang adallana, yang kedua-dua ni menyesatkan kami dulu, daripada kalangan jin dan juga daripada kalangan manusia. Masa dulu kami kat atas dunia dulu, ya Allah, siapakah yang menyesatkan kami, ya Allah? Siapakah yang telah menyesatkan kami daripada kalangan jin? Siapakah yang telah menyesatkan kami daripada kalangan manusia? Maka ya Allah, jadikanlah mereka di bawah tapak kaki kami. Bawah, kita injak dia. Kenapa? Liyakuna minal asfali, supaya mereka itu tergolong daripada golongan keduanya, liyakuna, supaya kedua-duanya itu minal asfali, jadi daripada kalangan orang yang hina. Nak salahkan dulu, dia ikut siapa? Suruh dia ikut. Kata al-mufassir, qala Sufyan Ats-Tsauri, an Ali, daripada Sayyidina Ali, fi qawlihi alladzaini adallana, qala iblis, maksudnya adalah iblis. Yang dua tu, satu daripada kalangan jin, iaitu iblis. Wa ibnu Adam, dan juga anak Adam. Alladzi qatala akhah, yang telah membunuh saudaranya. Siapa dia? Qabil, yang membunuh Habil. Wa qala Sudi anhu, daripadanya juga, fa iblis yad'u bihi kulla sahibi syirk, kullu sahibin syirk. Iblis menyeru seluruh daripada orang yang mensyirikkan untuk syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ibnu Adam yad'u bihi kulla sahibin kabirah, dan anak Adam nanti akan menyeru semua orang yang melakukan dosa-dosa besar. Fa iblis la'anahu Allah huwa da'i ila kulli syarrin min syirkin famadunahu. Iblis adalah daripada kalangan makhluk Allah yang menyeru manusia kepada seluruh kejahatan daripada kejahatan syirik, dan juga seumpamanya, dan juga yang seperti syirik. Wa ibnu Adam al-awwal, adapun anak Adam yang pertama, iaitu Habil dan Qabil, iaitu yang membunuh Habil, iaitu Qabil, kama thabata fil hadis, sebagaimana yang berlaku, yang disebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qutilat nafsun zulma illa kana ala bani Adam al-awwal kuffila min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Dan tiada yang dibunuh nyawa itu secara zalim melainkan ke atas anak Adam yang pertama itu untuk menanggung darahnya. Dialah yang melopurkan pembunuhan. Maka
li'annahu awwalu man sannal qatl, kerana dialah orang yang pertama yang meloporkan pembunuhan Qabil. Nanti kalau berlaku apa-apa pembunuhan darah dekat atas dunia, dialah yang akan menanggung. Alhamdulillah. Dan ini kalau kita ni faham daripada hadis ni, orang yang start meluporkan, panggil orang, ejek orang, kata dekat orang dengan bagi panggilan yang buruk-buruk pada orang lain, nanti orang lain panggil dengan panggilan tersebut menyebabkan orang yang dipanggil itu terasa terhina, terkesan. Nanti orang yang start panggil tu dia akan tanggung dosa. Nah, jangan kita jadi pelopor. Bagaimana pula orang yang meloporkan perbuatan yang baik? Kalau kita ajak orang berselawat, ajak orang duduk hadir majlis ingat Nabi SAW, nak ajak orang ingat pada Nabi SAW, baik tak baik? Nah, baik tak? Takkan masuk neraka pula tak? Ajak orang masuk dalam. Orang yang start mula membawa kebaikan, insya-Allah dia akan diberikan ganjaran. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan kafa'ilih, seperti orang yang buat tu. Jadi kalau pak cik ke abang ke haji ke yang hadir pada ni ajak jom kita pergi. Orang dia pun tak boleh pergi, orang datang. Orang yang dia ajak tu datang. Dia dapat pahala macam orang datang tadi. Nah, alhamdulillah. Itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala.